Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kita kehadirat ilahi kerana dengan limpah kurnia dan rahmatnya, Alhamdulillah kita masih bernafas di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala yang penuh keberkatan. Baiklah, adanya saya di sini bagi berkongsi ilmu kepada para penonton sekalian. InsyaAllah ilmu yang saya akan kongsikan bermanfaat kepada diri saya sendiri, yang menjadi sebagai peringatan kepada diri saya sendiri dan antum-antum semua. Dan saya harapkan kepada antum semua boleh berkongsi ilmu yang saya sampaikan kepada orang lain, kerana ia merupakan suatu ibadah yang sangat dituntut di dalam Islam. Sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang mana Rasulullah bersabda, maksudnya apabila seseorang manusia itu meninggalkan dunia, maka terputuslah segala amalannya melainkan 3 perkara, iaitu yang pertama, sedekah jariah, yang mana kita sedekahkan apa sahaja dalam bentuk apa sekalipun kepada orang lain. Yang kedua, ilmu pengetahuan yang dapat diambil manfaatnya. Maksudnya apabila kita menyampaikan sesuatu perkara kepada seseorang, daripada perkara tersebut kita dapat mengambil hikmah dan ada kebaikan daripada apa yang disampaikan. Dan yang terakhir adalah doa daripada anak-anak yang soleh. Maksudnya doa kita kepada ibu bapa kita ataupun doa anak kita sendiri kepada kita. Doa-doa ini tidak akan terputus pahalanya sehingga hari kiamat, insya-Allah. Baiklah, di malam yang penuh keberkatan ini saya akan berkongsi ilmu berkenaan peranan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan khalifah ni? Sebelum tu kita pergi dengan lebih lanjut, apa yang dimaksudkan dengan khalifah? Khalifah ni sebenarnya berasal dari perkataan Arab iaitu khalafa, yang mana bermaksud berganti-ganti. Apa yang berganti-ganti? Berganti-ganti dalam melaksanakan sesuatu perkara. Tak kisahlah perkara tersebut kita buat secara bersama-sama ataupun kita wakilkan orang lain. Ada yang bertanya, adakah makhluk-makhluk lain seperti haiwan dan tumbuhan dikategorikan sebagai khalifah? Yang ni yang menjadi tanda tanya. Jawapannya adalah tidak. Sebab apa? Mari kita tengok definisi khalifah dari sudut istilah. Maksud generasi manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai penggantinya untuk mentadbir, mengurus dan memakmurkan muka bumi ini dengan menjalankan syariah Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada dalam peringkat peribadi, maksudnya peringkat kita diri sendiri, sama ada dalam bentuk keluarga, masyarakat, negara dan antarabangsa. Baik, tanpa membuang masa, kita pergi dengan isi pertama, iaitu manusia khalifah di muka bumi berperanan sebagai hamba Allah yang mengakui dan mengenal Allah sebagai Tuhannya. Sebab apa? Kerana Allah yang mencipta kita. Dialah yang maha pencipta, dialah yang maha berkuasa dan dialah yang maha agung. Surah Az-Zuriyat ayat 56, iaitu wama khalaqtul jinna wal ins illa liya'buduh, yang bermaksud tidak aku jadikan manusia dan jin melainkan beribadah kepadaku. Di dalam ayat ini telah membuktikan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala adalah pencipta kita. Bukan itu sahaja, dalam ayat ini juga telah memberitahu bahawa tujuan kita hidup di atas muka bumi ini adalah untuk beribadah kepadanya. Macam mana kita nak beribadah kepadanya? Dengan cara yang mudah, kita melakukan segala suruhan Allah dan kita tinggalkan segala larangannya. Benda ini diibaratkan seperti masuk kandang kambing, mengembek dan masuk kandang lembu menguak, yang mana apabila kita berada dalam satu kawasan, kita mestilah mengikut segala peraturan-peraturannya dan kita mestilah mengikut cara atau adat mereka hidup. Begitu juga dengan kita manusia yang hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Ada peraturan-peraturan yang kita patut patuhi, yang kita tak boleh langgar, dan ada peraturan yang kita patut, ada larangan yang kita tak patut untuk lakukan. Walau macam mana pun, Allah Subhanahu Wa Taala ni dia bersifat pengasih, dia merupakan maha pengasih. Dia tak akan tinggalkan hamba-Nya
sekangkang-kera. Dia akan sediakan panduan yang penuh teliti kepada hambanya. Panduan apa yang disediakan? Hadis riwayat Imam Malik yang mana taraktu fikum amrain lan tadullu ma tamassaktum bihima kitabullah wa sunnatun nabi. Yang mana maksud dia, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara, kamu tidak akan sesat selama kamu berpegang dengannya, iaitu kitab Allah, Al-Quranul Karim, dan sunnah Nabi SAW. Baiklah, apa lagi peranan manusia sebagai khalifah di muka bumi Allah ini? Sebenarnya banyak lagi peranan-peranan yang patut kita lakukan, yang wajib ke atas manusia untuk melakukan perkara tersebut di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kita ringkaskan dan memberi serba sedikit contoh dan penerangan, iaitu antaranya ialah khalifah kita sebagai khalifah di muka bumi berperanan bagi memelihara agama kita. Agama apa? Agama Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu agama Islam, dan kemudian memelihara alam semula jadi ataupun keindahan yang Allah telah kurniakan kepada umat manusia untuk kita mengambil hikmah daripada keindahan tersebut. Sebagai contoh, kita mempunyai gunung ganang yang penuh kehijauan, kita mempunyai pokok-pokok ataupun lautan yang sangat indah di mata kita sendiri. Kemudian Allah kurniakan lagi, Allah bagi tahu lagi kita supaya menjaga sesama umat. Kita tidak melakukan kerosakan di atas muka bumi Allah. Kita menjaga hubungan kita dengan Allah dan hubungan sesama manusia. Kemudian kita mengamalkan konsep amar makruf dan lain-lain. Tetapi dekat sini saya nak tekankan sedikit tentang amalan yang mulia, iaitu dengan melakukan amalan konsep amar makruf dan nahi mungkar, yang mana amalan ini diwajibkan ke atas setiap manusia di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang dimaksudkan dengan amar makruf nahi mungkar ni? Baiklah, amar makruf nahi mungkar ni adalah kita mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan. Tak kiralah jenis kebaikan apa sekalipun, walaupun benda itu kecil tapi ia dikira sebagai kebaikan, maka kita ajak. Baiklah, macam mana pula kita nak mulakan konsep ni? Kena ada jawatan besar dulu ke? Perlu ke kita ada pengaruh yang besar untuk melakukan ataupun mengajak seseorang untuk kebaikan? Tidak perlu pun sebenarnya. Kita mulakan sahaja dengan diri sendiri dahulu, kemudian kita ajak pula rakan-rakan kita, kemudian kita ajak keluarga kita, orang-orang yang terdekat dengan kita. Kemudian barulah kita berganjak kepada lebih luas daerahnya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam sebuah hadis berikut, hadis riwayat Abu Zar, iaitu hendaklah kamu beramar ma'ruf, yakni membuat kebaikan, dan menahi mungkar, yakni melarang berbuat jahat. Kalau tidak, Allah akan menguasakan ke atasmu orang-orang yang paling jahat di antara kamu. Kemudian kemudian orang-orang yang baik di antara kamu berdoa dan tidak dikabulkan doa mereka. Kemudian ada lagi dalam surah Al-Imran ayat 104 yang bermaksud, dan hendaklah di antara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada kebaikan, menyuruh kepada amar makruf dan mencegah dari mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Dalam ayat ini kita tahu yang mana amalan ini sangatlah bermanfaat dalam kehidupan seharian kita. Pelbagai rezeki yang berlimpah ruah yang akan menanti kepada kita, pahala yang terus menerus mengalir dan sebagainya. Ramai pihak yang tak tahu lebih mendalam tentang perkara ini. Jadi siapa yang memainkan peranan penting dalam menyebarkan dan menyampaikan ataupun berkongsi ilmu-ilmu sebegini? Jadi kita highlightkan perkara ini kepada yang berstatuskan guru, yang mana kerjaya mereka sendiri iaitu mendidik dan menjaga generasi-generasi baru ini. Jadi guru yang mendidik perlulah mendedahkan perkara ini dengan lebih awal, supaya generasi yang akan datang akan lebih berhati-hati dan berwaspada. Jadi itu sahaja daripada saya. InsyaAllah kita tangguhkan perkongsian ilmu kita pada hari ini.
Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.